InsyaAllah. Nah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, wa kama qala Rasulullah. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada semua manusia. Alhamdulillah. Yang saya hormati fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang saya hormati semuliakan Tuan Bilal, tak lupa juga Tuan Siak, kemudian seluruhnya jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat pada Allah kita dapat bersama lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita lah. Saya mohon kemaafan pada hari itu sebabkan perkara tak dapat elakkan. InsyaAllah malam ni kita sambung semula pengajian kita. Muka surat berapa tuan? 217. Okey, 207 insyaAllah. 217. Yang ada kitab boleh saya maaf. Baik, tajuknya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan wajib kita menafikan. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita menafikannya. Sifat-sifat ini adalah yang berlawanan daripada 20 sifat. Jadi sifat-sifat ini ialah sifat yang berlawanan daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib diketahui yang berlawanan daripada sifat yang wajib, iaitulah yang pertama Adam. Adam maknanya tiada. Adam maksudnya tiada. Ain dan mim, bukan alif bukan alif dan mim, ain dan mim. Adam makna tiadalah. Jadi tiada ni lawan daripada wujud.
lawan daripada ada. Kemudian yang kedua hudus. Hudus maknanya baharu. Hadal wausa. Hadal wausa hudus, baharu. Dia lawan daripada kidam. Lawan daripada kidam. Wujud kidam, kan? Kidam maknanya sedia. Lawannya hudus, baharu. Seterusnya fana. Fana maksudnya binasa. Fa nun alif hamzah, fana. Lawan daripada baqa, kekal. Lawan daripada baqa ke kekal. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mumasalatuhu, bukan mukhalafatuhu, mumasalatuhu. Mim alif salamta, mumasalatuhu, salamtaha. Mumasalatuhu, mumasalah tu maknanya menyamai lah. Lil hawadis, bagi segala yang baharu. Dia lawan daripada mukhalafatuhu. Mim kha alif lam fataha, mukhalafatuhu maknanya bersalahan. Jadi lawannya menyamai ataupun bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Okey. Seterusnya yang kelima muhtajun ila ghairi. Muhtajun ila ghairi, berhajat kepada selain. Ini lawan daripada apa? Wujud kidam baqa muhalafatu alaihi qiyamu ta'ala bi nafsih. Qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jadi lawannya muhtajun ila ghairi, berhajat kepada selain. Ejaan dia macam mana muhtajun? Mim ha pedas. Muhtajun ta alif jim. Mim ha pedas ta alif jim. Muhtajun. Ila alif lam ya ila ghain ya ra. Ghairi ghain ya ra ha gulung. Muhtajun ila ghairi, berhajat kepada yang lainnya. Jadi mustahil Allah Ta'ala berhajat pada yang lain. Kemudian yang keenam ta'addud. Ta'addud maksudnya berbilang-bilang. Lawan daripada esa, wadaniyah. Ta'addud ejaan dia ta ain dal dal. Ta ain dal dal. Ta'addud. Adada, dia daripada perkataan adada. Adada mana berbilang-bilang. Jadi adadud ni lawan daripada wadaniyah. Kemudian yang ketujuh ajzun. Ajzun lemah. Ain zai ta gulung. Ain zai ta gulung. Ta gulung lah. Ta marbutah ataupun ta gulung lah. Kita panggil ta gulung ataupun ta marbutah. Okey. Ajzun maksudnya lemah. Lawan daripada kudrah. Lawan daripada kudrah, berkuasa ataupun berkuasa. Kemudian yang ke-8 karahah. Karahah kaf ra alif ha ta. Karahah ataupun tak ada alif pun tak apa. Kaf ra ha gulung ta marbutah. Kaf ra ha gulung ta marbutah. Karahah maknanya terpaksa. Terpaksa. Lawannya dia lawan daripada iradah, lawan daripada berkehendak. Kemudian yang ke-9 jahlun. Jahlun jim ha gulung lam. Jahlun jim ha gulung lam. Jahlun. Okey. Jahil. Jahil ataupun bodoh lah jahil. Dia lawan daripada alim. Ilmun ataupun alim. Allah Ta'ala wajib sifat mengetahui, lawannya ialah jahil. Kemudian yang ke-10 mautu. Mim waw ta. Mim waw ta. Ta yang terbuka tu lah. Mautun. Mautun mati. Lawan daripada hayat, hidup. Lawan daripada hayat, hidup. Kemudian yang ke-11 somam. Somam pekak. Ataupun summun bukmun tu lah yang tuan-tuan biasa baca kan.
Summun bukmun umyun fahum la yarjun kan. Jadi summun tu somam, pekak. Sad mim somam. Tak, sad mim je, sad mim saja somam. Kan summun. Summun tu mana pekak. Lawan daripada sama, mendengar. Allah Ta'ala wajib dengan bersifat mendengar, lawannya ialah pekak. Yang ke-12 umyun ain mim umyun, kan, ain mim tasydid umyun. Mana umyun ialah buta, dia lawan daripada basar. Basar mana Allah Ta'ala melihat, dia lawannya buta. Kemudian yang ke-13 bukmun bakaf mim bukmun. Mana bukmun ialah bisu lawan daripada kalam. Kalam wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Yang kemudian yang ke-14 kaunuhu ajizan ini, dia samalah seperti yang tadilah. Nombor 7, 8, 9, 10, 11 itu dia ambil dari situ. Kaunuhu ta'ala ajizan, kadang Allah Ta'ala lemah, ni mustahil lah. Kaunuhu ta'ala mukrahan, kadang Allah Ta'ala tu terpaksa, ni mustahil bagi Allah. Kaunuhu ta'ala jahilan pun mustahil. Kaunuhu ta'ala mayitan, kadang Allah Ta'ala yang mati, mustahil. Kaunuhu ta'ala summa, kadang Allah Ta'ala yang pekak, mustahil. Kaunuhu ta'ala a'ma, kadang Allah Ta'ala yang buta pun mustahil. Kaunuhu ta'ala abakam alif ba kaf mim, abakam asal daripada bukmun. Jadi hal keadaan Allah Ta'ala itu yang bisu. Ini semua ada sifat-sifat mustahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So wajib kita menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tersebut. Macam tu. Wallahu alam. Seterusnya kita lihat sifat yang harus bagi Allah. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ada berapa tuan-tuan? Satu sahaja sifat yang harus pada Allah. Jadi sifat yang harus bagi Allah Ta'ala iaitulah mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu mungkin. Apa makna mungkin? Benda yang baru, seperti alam dan juga makhluk. Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan kita, dan harus juga dia tak mengadakan kita. Boleh dia nak mengadakan kita, mencipta kita, dan boleh dia tak nak mencipta pun, tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, tapi makhluk yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Kita semua berhajat pada Allah. Wallahu ghaniyun wa antum fuqara. Kamu Allah Ta'ala kaya, sedangkan kamu fakir. Kita semua adalah fakir sebenarnya. Allah Ta'ala yang kaya. Maksud fakir itu berhajat kepada Allah, senantiasa berhajat kepada Allah, sama ada dalam bentuk material ataupun rohani, sama ada dalam bab makanan ke minuman dan sebagainya. Malahan kita juga mohon kepada Allah hidayah petunjuk kepada Allah, hidayah petunjuk. Bukan saja kita memerlukan pada makanan, minuman, kehidupan harian kita, malahan kita perlu petunjuk daripada Allah Ta'ala supaya kita jangan tersesat. Baik, seterusnya ada beberapa perkara yang wajib diyakini dan perlu diambil perhatian. Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu perkara itu baik atau buruk. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu itu baik atau buruk, muslim atau fakir atau kafir, pandai atau bodoh. Pandai atau bodoh. Jadi harus Allah Ta'ala menjadikan. Jadi pahaman ini adalah pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pahaman Mu'tazilah ataupun pahaman Syiah lah. Jadi mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala hanya menjadikan benda baik dan terlebih baik saja. Salah wal aslah, benda baik dan terlebih baik. Allah Ta'ala tidak menciptakan benda buruk. Dikatalah perbuatan-perbuatan buruk Allah Ta'ala tak cipta. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala mencipta benda baik dan juga mencipta benda buruk. Cuma benda buruk tidak perlu disandarkan pada Allah.
Yang baik boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus bagi Allah Taala menjadikan suatu perkara itu baik atau buruk, muslim atau kafir, pandai atau bodoh. Sebaliknya kita bersyukur atas apa yang Allah Taala kurniakan kepada diri kita. Pokok pangkal yang terbaik ialah bersyukur pada Allah. Tapi kalau dijadikan kita jadi orang jahat, kena usaha jadi baiklah. Sebab apa? Manusia itu dia ada pilihan. Manusia ada pilihan. Jadi kita tak boleh menyalahkan Allah. Walaupun di balik hijab itu kita nampak siapa yang bekerja, iaitu Allah. Allah yang bekerja di sebalik hijab. Tetapi walaupun begitu, manusia masih lagi diberi pilihan untuk memilih sama ada kau nak yang baik kau nak yang buruk. Kalau kau pilih yang buruk, Allah Ta'ala menjanjikan balasan azab sesaan kepada kita. Seterusnya, yang kedua, segala apa yang terjadi adalah qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Qada mana ketentuan Allah. Qadar ialah takdir. Qadar ialah takdir. Qada ialah ketentuan. Oleh itu naklah kita redha atas segala ketentuan yang berlaku atas diri kita. Kita kena redha lah di atas apa yang berlaku pada kita. Kerana setiap benda dalam dunia ni ada masanya, walaupun dari segi zahiriat ni kita boleh mengawal diri kita, ada satu tahap dan ketikanya kita tidak lagi boleh mengawal diri kita. Ada satu ketika dan tahap. Sebab apa? Allah Ta'ala nak meluluskan takdir dia. Allah Ta'ala nak meluluskan qada dan qadar dia. Masa itulah kita tak boleh nak kontrol diri kita lagi. Walaupun pada permulaannya kita boleh mengawal diri kita. Contohlah kita memandu kenderaan. Dalam waktu kita memandu kenderaan tadi, kita boleh mengawal diri kita dan kita boleh mengawal kenderaan kita. Kalau nak ditakdirkan berlaku kemalangan, masa itulah kita tidak boleh mengawal diri kita. Tak boleh nak kontrol. Kita nak elak macam mana pun tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala nak meluluskan ketentuan dia. Nak luluskan ketentuannya, maknanya kemalangan akan berlaku pada jam sekian, waktu sekian, pukul sekian dan sebagainya. Sebab ketentuannya memang tak boleh diubah lagi pada masa itu. So maknanya kita kena menerima lah ketentuan tersebut, qada dan qadar dia. Baik, kemudian yang ketiga, ketaatan dan keingkaran itu merupakan tanda atau bukti bahawa Allah Ta'ala akan membalas setiap perbuatan itu dengan syurga dan neraka. Ketaatan, keingkaran merupakan tanda dan bukti Allah Ta'ala akan membalas setiap perbuatan itu dengan syurga dan neraka. Andainya ketaatan yang lakukan, syurganya lebih luas untuk mereka. Dan jika keingkaran dilakukan, neraka lebih sesuai bagi dia lah. Itu janji Allah Ta'ala. Sebab dalam Quran pun dia ada wa'ad dan wa'id. Wa'ad ialah janji baik, wa'id ialah janji buruk. Tak? Al-Quran diturunkan dengan pelbagai kategori ayat. Ada ayat pemisalan, perbidalan. Ada ayat orang kata amar, perintah. Ada ayat nahi, tegahan. Ada ayat kisah, cerita kan, cerita-cerita umat terdahulu dan sebagainya. Dan ada ayat janji baik dan janji buruk. Ada ayat hukum pun ada. Ayat hukum pun ada. Nampak tak? Jadi nak tak nak kita kena terimalah ayat-ayat tersebut. Dan mana yang berbentuk kebaikan kita kena buat, dan mana yang berbentuk ancaman kepada kita, so naklah kita jauhkan, janganlah kita buat. Jadi syurga adalah rahmat, tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuknya seorang ke dalam syurga adalah dengan rahmat Allah, bukan kerana amalan dan ibadah yang dilakukan. Masya Allah. Jadi kita masuk syurga ni semuanya berdasar pada rahmat Allah, bukan kerana amalan ibadah dilakukan. Sebab kalau kita nak banding amalan ibadah kita, memang kita tak boleh lawan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Memang tak boleh lawan. Dengan pelbagai nikmat ni, nikmat mata sebiji pun tak boleh nak lawan lah. Mulut yang boleh berkata-kata, mulut boleh mengunyah makanan,
dan sebagainya kan. Kesihatan yang sihat, udara yang kita tiup, yang kita sedut setiap hari, yang tak perlu kita nak membayar apa-apa, air yang kita minum dan sebagainya kan. So kalau kita nak banding dengan yang amal ibadah kita, memang tak boleh lawan lah. Macam tu. Ada satu riwayat dalam kitab, ada satu kisah kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah, peringatan pada kelakuan orang yang mati dan urusan akhirat. Ada seorang lelaki namanya Ammar, sebut dalam kitab itu, dalam bahasa Arab lah kitab dia. Dia bermimpi berjumpa dengan Allah, dan dia berkalam, bercerita-ceritalah dengan Allah Ta'ala. Dan dalam mimpi itu dia menceritakan tentang kiamatlah, berlakunya kiamat. Dan dia duduk depan Allah Ta'ala lah. Jadi Allah Ta'ala bertanya dengan dia, wahai Ammar, dia kata, apa yang kamu bawa datang kepadaku? Apa yang kamu bawa datang kepadaku? Maka dia menjawab, aku membawa dengan jumlah haji yang banyaklah. Kali dia buat haji, puluhan kali dia buat haji. Dia bawa benda tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa jawapan Allah Taala? Ma qabil tu, dia kata, aku tak terima. Aku tak terima. Kemudian dia tanya lagi, wahai Ammar, dia kata, apa yang aku membawa dengan pahala puasa yang banyak. Aku datang membawa pahala puasa yang banyak. Rajin dia pun puasa. Puasa wajib tu memang biasa buatlah. Ni puasa-puasa sunat ni semua dia rajin buat. Maka Allah Ta'ala kata, ma qabil tu, aku tak terima. Tanya lagi, kau datang kepada aku, kau bawa apa? Dia kata. Maka dia jawab, ji'tuka bika. Ji'tuka bika, aku datang kepada engkau dengan engkau. Kan? Aku datang pada engkau dengan engkau. Aku datang kepada engkau kerana engkau, ya Allah. Maka lalu Allah Ta'ala, al-an qabil tu. Sekarang aku baru terima. Barulah terima lah amalan dia tadi lah. So maknanya banyaknya amalan ibadah dari Allah Ta'ala tak pandang pun amalan-amalan tu. Tapi bukan makna dia menafikan kita, bukan makna menafikan kita beramal, tidak. Sebab ayat Quran banyak menyuruh kita beramal. Ayat perintah tu, ayat perintah ni, ayat larang dan sebagainya, tu kena buat. Tapi hakikat yang sebenarnya berdasarkan kepada rahmat Allah tadilah. Semana kalau Allah Ta'ala nak masuk ke syurga, berdasarkan kepada rahmat dia. Ji'tuka bika, aku datang pada engkau dengan engkau, ya Allah. Bukan dengan timbun-timbun tadi banyak kan, haji berkali-kali kan, puasa dengan banyak kali dan sebagainya. Itu kita perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takuti amalan yang kita buat tu banyak riya, banyak nak tunjuk-tunjuk syirik pada Allah dan sebagainya. Itu yang kita takut. Seterusnya, oleh itu harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan hamba yang derhaka dalam syurga. Nampak? Jadi Allah Ta'ala boleh memasukkan hamba yang derhaka pada syurga berdasar pada rahmat dia. Sebab apa? Harus Allah Ta'ala harus mengazab. Allah Ta'ala boleh mengazab orang yang taat dan boleh memberikan syurga bagi orang yang ahli maksiat. Terserah pada dia lah. Kenapa? Kerana dia besar, dia Tuhan segala alam, dia boleh menentukan siapa yang dia nak masuk syurga. Jadi begitu juga neraka. Neraka adalah tanda sesiapa yang masuk dalam neraka itu adalah adil baginya. Adil baginya dengan keadilan Allah Ta'ala. Sebab tidak pernah menzalimi sesiapa pun, kata Allah. Wa ma Allahu bizullamin lil 'abid. Aku tak pernah menzalimi mana hamba. So siapa yang zalim, hamba tu sendirilah sebenarnya menzalimi akan
dirinya sendiri. Mudah-mudahan masuk di dalam kumpulan orang-orang yang menzalimi sendiri, insya-Allah. Kemudian dalam memahami perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, kita perlu memahami segala mungkin atau segala yang baru itu. Jadi mungkin terbagi pada 4 bahagi. Jadi benda mungkin terbagi pada 4 pembahagian. Arba'a aqsamin. Yang pertama, mungkin wujud ba'da Adam. Mungkin wujud ba'da Adam, iaitu segala sesuatu yang diadakan setelah tiada. Segala sesuatu yang diadakan setelah tiada, artinya segala perkara yang baru harus Allah Ta'ala untuk menjadikan dia. Harus Allah Ta'ala mencipta hamba tadi, mana sebelum daripada wujud dia memang dia tak adalah. Walaupun zahiriah hakikatnya Allah Ta'ala aja yang tahu siapa yang berada di alam ghaib dan sebagainya. Sebelum wujud kita, Allah Ta'ala tahu dah siapa kita akan wujud. Sebelum kita wujud, Allah Ta'ala tahu dah kita akan wujud. Jadi semua kita ni benda mungkin. Benda mungkin. Jadi kat situ terdapatnya ta'aluk. Ta'aluk apa tuan-tuan? Mungkin wujud ba'da alam. Ta'aluk ma'i. Ta'aluk mahiyah. Ada kat sebelah. Ta'aluk mahiyah ni ta'aluk berserta. Ta'aluk mahiyah maknanya ta'aluk berserta. Jadi segala sesuatu setelah tiada. Artinya segala perkara yang baharu harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan dia. Harus Allah Ta'ala mencipta kita. Serah pada Allah. Dan kalau dia nak matikan, anytime dia boleh matikan. Dia boleh perintahkan para malaikat untuk menarik nyawa kita. Walaupun mungkin kita berada di tempat solat kita, walaupun kita tengah dengar kuliah, walaupun kita tengah mengaji, walaupun kita tengah sujud pada Allah, Allah Ta'ala boleh merintahkan para malaikat maut untuk mencabut. Terserah pada dia. Ataupun kita tengah bersonok-sonok, tengah makan dengan keluarga kita, tengah makan, menjemput lari nyawa kita pada masa itu, boleh. Itu kuasa Allah Ta'ala. Terserah pada dia bila masa dia nak menarik nyawa kita. Semua kalau boleh janganlah kita mati dalam keadaan keaiban. Dalam keadaan keaiban. Biarlah kalau mati kita mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin Adam ba'da wujud. Mungkin Adam ba'da wujud, iaitu sesuatu yang telah ada tetapi telah ditiadakan Allah Taala dan hanya tinggal khabar, hanya tinggal cerita je. Ia juga harus pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniadakan dia. Meniadakan dia. Mungkin Adam ba'da wujud. Yang atas tadi mungkin wujud ba'da Adam. Mungkin tiada sesudah ada. Macam kita lah. Bila time je boleh tarik nyawa. Dan kita tak tahu pun umur kita sampai bila. Kalau kita tahu senang kan. Umur kita Ali, umur kau sampai sekian-sekian je. Cuma disebut dalam kitab tanda kematian seseorang itu ialah apabila jatuhnya sehelai daun daripada dalam syurga. Terselap saya lah. Jatuhnya sehelai daun syurga. Ada orang yang bukan dalam syurga tapi di atas langit sana lah. Jatuhnya ada sebatas pokok. Ada yang nyatakan pokok Sidratul Muntaha. Ada yang nyatakan, ulama kata pokok Sidratul Muntaha tu dia punya tingkat pokok tu tertulis pada setiap daun tu tertulis nama-nama manusia, nama-nama makhluk Allah Ta'ala ini. Jadi kalau seandainya daun itu jatuh, maka masa itulah telah sampailah orang kata saatnya, maknanya rezekinya akan habis. Rezeki tu orang tu tidak ada lagi lah. Cuma malaikat rezeki dia akan mencari dahulu. Mencari dulu rezeki si Ali ni mana. Jadi malaikat akan pergi, malaikat rezeki, malaikat apa menguruskan rezeki lah, malaikat apa? Malaikat Mikail kan. Dia yang menguruskan rezeki manusia kan, hamba-hamba manusia ni. Pun apa saja, binatang dan sebagainya. Jadi malaikat akan pergi ke gunung. Pergi ke lembah cari rezeki dia, ada tak? Pergi ke laut cari rezeki dia, ada tak?
Pergi ke daratan, ke gunung kanan, ke hutan, rimba dan sebagainya, cari rezeki dia. Bandar, ke dalam kampung, cari rezeki dia. Dia pasti bahawa tidak ada sebutir nasi pun rezeki dia lagi. Tidak ada sebutir lagi nasi pun rezeki dia. Semaknanya kat situ dah sampailah ketentuan. Maknanya dia akan mengalami kepada sakaratul maut dan akhirnya mengalami kepada kematian. Okey. Seterusnya yang ketiga, mungkin sayujad. Mungkin sayujad yang berlaku sekarang. Itu yang sedang berlaku sekarang atau yang akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga harus sama ada diadakan kembali ataupun dibiarkan sahaja apa yang ada. Contohnya seperti keadaan hidup manusia, boleh diteruskan. Kita katakan mungkin sayujad, boleh diadakan sayudat. Jadi Allah Taala boleh meneruskan hamba hidup, boleh juga dia tidak meneruskan hamba itu hidup. Dan apabila telah mati, sama ada dikekalkan keadaan matinya ataupun kalau Allah Ta'ala nak kekal, terus kekal. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kematian dia, hidup kembali, hidup semula. Sebab ada juga kes kan, orang yang kata, orang anggap orang dah mati dah, tapi entah macam mana terdetik gali semula kan, gali semula kubur. Gali semula kubur, dia dapati rupa-rupanya orang tu masih hidup. Orang tu masih hidup. Kan? Kemudian ditanya dengan dia, kan, kami dapati sebelum ni kamu dah mati. Memang nadi dah tak ada, jantung tu dah tak gerak dah. Jadi kami ingat kau punya badan pun dah sejuk. Badan dah sejuk, kami ingat semua kau dah mati dah. Kan? Tapi tak macam mana, tak dia kan hidup lagi. Adik keluarga dia bermimpi ke dan sebagainya, arwah ni masih hidup. Berat hatinya menyatakan masih hidup. Gali balik dah. Gali balik, dapati betul masih hidup. Macam tu. Ada kes-kes berlaku begitulah, kita dengar kan. Kita ingat kadang-kadang orang dah mati, orang dah kena kat hospital apa, kadang dia pakai alat tu lah. Kalau jantung dia dah berhenti kan, jantung dah berhenti tu, dia akan alat apa nama tu saya tak tahu lah. Apa nama alat penatang lah. Renjatan kan. Dia renjat tu. Jadi jantung tu nampak? Jantung tu boleh bergerak semula. Kalau nak kira kan dah mati tu. Dah mati lah. Gerak dia jantung ni. Memang dah tak ada dah. Ada pula jenis yang memang dah mati dah tu. Cuma dia hanya bergantung kepada alat tu, ubat dan juga alat pernafasan saja. Kalau nak kira kan otak ada tu dah tak ada, dah mati kan. Kan dia kes berlaku kan. Otak dah mati. Tapi demi untuk orang kata ahli keluarga, harapan ahli keluarga, jadi dipasanglah alat tu. Sebenarnya orang tu dah tak ada dah. Tarik aja dia punya alat pernafasan tu dah ada. Tapi sebelum lepas tarik, sebenarnya jantung masih bergerak lagi. Sebenarnya sebab dia ada tekanan ubat tu. Dia punya ubat dia tu yang dibagi pada orang tu yang mati kan, yang apa tu, yang koma kan. Walaupun dia tariknya ada, dia punya alat tu pernafasan dah tarik, gas semua dah tarik, tapi jantung tu dia masih duk gerak lagi. Tapi bila ubat tu lepas tu dah tak ada dah. Sebenarnya kalau doktor kata dah tak ada harapan tu, tak ada harapan tu. Biasa berlaku gitu lah. Buatlah balik kita. Buatlah balik sampai ke rumah kan. Cabutlah dia punya tu, alat pernafasan tu, tunggulah kan beberapa saat kan. Mungkin kadang-kadang dalam 10 minit, 15 minit, ada yang kadang-kadang setengah jam tunggu. Lepas tu dah senyap dah tak ada dah. Biasa kan? Macam tu. Baik. Seterusnya, dan harus didatangkan dalam bentuk rohani seperti didatangkan ruh Rasulullah SAW di dalam mimpi. Dan harus didatangkan dalam bentuk rohani seperti didatangkan ruh Rasulullah di dalam mimpi.
Perkara yang lain yang harus dijadikan seperti didatangkan sesuatu yang baru, seperti rezeki dan anak. Rezeki dan anak. Dan dia harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkatakan mungkin sajujat. Mungkin sajujat. Mungkin Allah Taala boleh menjadikan dia. Mungkin Allah Taala boleh menjadikan dia. Yang mungkin Allah Taala jadikan. Contohnya berkata-kata pokok berkalam, pokok berkata-kata, pokok mengucap selawat kepada Nabi, kan? Batu-batu mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dari segi hukum akal kita, hukum akal, kan? Dari segi hukum akal kita, manakan mungkin pokok boleh berkata-kata memberi selawat? Kan? Manakah mungkin pohon tamar? Kan kita pohon tamar, kan yang menangis seperti unta yang kata memanggil anak dia, menangis kehilangan anak dia. Tapi kalau ikut pada hukum sebenarnya, memanglah tak boleh. Manakan unta boleh orang kata menangis-nangis dan sebagainya, rayu-rayu dan sebagainya. Pohon tamar kan, pohon tamar itu begitu, tak boleh. Pokok mana boleh menangis, mana pokok mana boleh berkata-kata. Pokok mana, batu-batu mana boleh mengucapkan salam. Tapi Allah Ta'ala boleh menukarkan benda itu. Sebab benda tu benda mungkin. Bila benda mungkin, boleh saja Allah Ta'ala menukarkan. Kita ingat besok, di akhirat besok, kita boleh berjalan menggunakan muka di akhirat besok, berdasarkan pada amalan masing-masing. Kat dunia ni, kita fikir mustahil. Mustahil macam mana manusia boleh berjalan menggunakan muka. Tapi akhirat besok ada yang berdasar amalan masing-masing, ada berjalan menggunakan muka. Masya-Allah. Sebab benda tu tak mustahil pada Allah. Binatang-binatang, contoh binatang ada yang berjalan tanpa menggunakan kaki. Tapi dari segi hukum biasanya, setiap yang tak ada kaki tak boleh berjalan. Nak berjalan mesti menggunakan kaki. Tanpa kaki kita tak boleh berjalan, kecuali menggelosor lah. Tapi ada binatang-binatang tanpa guna kaki pun berjalan laju mencanak, macam ular. Tengok ular kan, mencanak-canak apa ya, puih ngojar itu. Tapi jangan ular konyang lah. Kalau ular konyang, nonggok di situ ya. Dia dah makan kambing ko, ayam ko, dah konyang situ, duduk lah korban tu. Duduk lah korban tu. Sonang yang kita tangkap ya. Macam tu. Tu kalau berani tangkap lah. Ada orang ular nonggok pun, ular konyang pun tak berani nak tangkap lah. Memang dia penakut ular. Baik, seterusnya yang keempat, mungkin ilmu Allah, innahu lam yujad. Dah terlepas azan tak boleh terus Mungkin ilmu Allah, innahu lam yujad. Mungkin ilmu Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya tidak dijadikan, iaitu sesuatu yang diketahui dalam ilmu Allah tetap tiada berkehendak dijadikan dalam dunia. Seperti mana contoh berimannya Abu Jahal. Ini benda mustahil lah. Mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Mungkin ilmu Allah itu bahawasanya seorang itu tidak dijadikan, seorang itu tidak dikehendaki Allah Ta'ala. Lam yujad, tidak dikehendaki lah. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal memang ditakdirkan di azali, memang dia kafir. Allah Ta'ala macam mana pun nak dakwah, macam mana pun dia tetap tidak akan beriman pada Allah. Fir'aun begitu juga, Namrud begitu juga. Dakwah macam mana pun pada Nabi dan Rasul pun dia tak akan. Nabi dan Rasul ajak beriman pun dia tak nak. Apalagi kalau kita, Nabi Muhammad ajak pun, Nabi Musa ajak macam Nabi Musa ajak Fir'aun, Nabi tu ajak dia beriman, tak ada mandangan dah pada. Kalau kita agak diantar lagi lah, ada kibir tu, jangan dipelekeh tu, silap-silap dia tertangkap, dia azab kan, seksa kan. Sedangkan Nabi pun dia tak nak beriman. Atau zahirnya Allah Ta'ala dalam dunia dalam bentuk makhluk. Jadi perkara ni tetap dalam mustahil pada akal, tetapi harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meski logik akal kita mustahil, tapi benda tu harus bagi Allah.
Cuma dia hanya dalam ilmu Ta'ala sahaja. Baik, dan harus Allah Ta'ala zahirkan zatnya seperti di malam Mi'raj. Dalam Mi'raj Allah Ta'ala menzahirkan zat dia. Cuma ada khilaf ulama lah. Adakah Nabi melihat Allah atau tidak? Adakah Nabi melihat Allah atau tidak? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada menyatakan Nabi tidak melihat Allah. Nabi hanya melihat nur, cahaya sahaja. Ada pula menyatakan Nabi melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada khilaf ulama lah dalam perkara tadi. Baik, kemudian dan di akhirat, tapi kalau akhirat besok, kita orang-orang beriman akan dapat melihat Allah Taala. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Jadi tidak di dunia. Baik, seterusnya kita lihat di muka surat 221 itu sifat harus pecahan perkara mungkin ada 4. Okey, pertama mungkin maujud. Mungkin maujud ataupun mungkin wujud ba'da Adam. Jadi ta'alluq itu ialah ta'alluq mahiyah. Ta'alluq mahiyah mana berserta. Ta'alluq berserta nama dia. Kemudian mungkin Adam ba'da wujud. Mungkin Adam ba'dal mawjud. Ini ta'alluq taksir. Ta'alluq memberi bekas, taksir. Kemudian mungkin sajujat. Ta'alluq bi quwwah. Ta'alluq bi quwwah. Ta'alluq dengan kekuatan Allah. Kemudian mungkin ilmu Allah innahu lam yujad. Ini ta'alluq hukmiyah. Ta'alluq dalam bangsa hukum. Mungkin ilmu Allah Ta'ala itu annahu, bahawa sesungguhnya dia tidak menjadikan. Dia tidak menjadikan sesuatu. Mungkin dalam ilmu Ta'ala bahawasanya dia tidak mencipta sesuatu ataupun tidak menjadikan sesuatu itu. Ini dia katakan sebagai ta'alluq hukmiyah. Ta'alluq hukmiyah. Yang biasa kita dengar ialah ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir ni biasa kita dengar. Cuma jarang kita dengar ta'alluq mahiyah. Kita ingat ta'alluq biquwah dan juga ta'alluq hukmiyah. Ta'alluq hukmiyah. Sifat kudrah yang ada Allah Ta'ala itu ta'alluq taksir. Ta'alluq memberi bekas. Beza kekuatan kita dengan kekuatan Allah. Kekuatan yang ada pada Allah itu sifat kekuatan yang bentuk azali. Dan ta'alluqnya taksir memberi bekas. Ta'alluq kita, kekuatan pada kita tidak memberi bekas. Walaupun zahiriannya kita nampak kita memotong. Zahiriat kita nampak kita memotong. Zahiriat kita nampak kita yang memukul. Zahiriat kita nampak kita yang tu, kita ini, kita dan sebagainya. Semua kita, zahiriat kita nampak begitulah, kita yang buat. Hakikat yang sebenarnya bukan kita yang buat. Kan? Di balik hijab sebenarnya siapa yang melakukan? Dia tidak Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik hijab. Itu dikatakan sebagai ta'alluq taksir. Jadi kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Sebab apa? Kerana ta'alluq kita ghairu taksir. Ta'alluq kita tidak memberi bekas. Yang berbekas ialah ta'alluq Allah Subhanahu Wa Taala saja. Contoh paling mudah seperti kita memotong menggunakan pisau. Bila kita memotong menggunakan pisau, siapa yang memotong sebenarnya? Hati kita, gerak hati kita ke ataupun tangan kita? Biasa gerak hati kita lah. Hati kita yang menggerakkan tangan tu untuk supaya dia dapat memotong. Kalau hati kita tak menggerakkan dia memotong, dia tidak akan memotong juga. Kan? Kita ingat cincin yang ada pada jari. Bila kita menggerakkan cincin, zahirat kita nampak cincin tu bergerak sendiri. Hakikatnya siapa yang menggerakkan? Jari. Jari itu yang menggerakkan. Kalau jari tidak bergerak, maka tidaklah bergerak cincin. Dan jari pula bergerak berdasarkan apa? Kekuatan yang ada pada diri kita lah. Okay? Dan hasil daripada minda kita dan juga dorongan kepada keinginan kita. Akal kita dan sebagainya memiliki peranan juga untuk menggerakkan jari. Kalau akal kita tak berfungsi, macam mana nak menggerakkan jari? Tak? Mestilah semuanya ada kait-mengait di antara sama-sama lain. Okey, itu saja tentang perbincangan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah sebanyak akan dapat memantapkan pengetahuan kita, ilmu kita berkenaan dengan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifatnya harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi sifat salbiyah
sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Okey, wallahu alam. Ada pertanyaan tak? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatay alim wa lana qulubana binur ibadaka wa aftah lana dhalik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa lakal syaqa wa su'il qada wa samazatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahim. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.